Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, untuk pelajaran sirah kita pada hari ini, iaitu kita akan belajar pelajaran yang kedua berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah minta kepada semua murid membuka buku teks sirah muka surat 6. Okay, untuk poin yang pertama berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Okay. Selepas Nabi pulang daripada mengerjakan haji wida pada bulan Zulhijjah, bermula pada bulan Safar tahun 11 Hijrah, pada awal bulan Safar, Nabi Muhammad telah mengalami sakit kepala dan demam panas. Okey. Seterusnya, demam panas baginda agak teruk pada akhir bulan Safar. Maksudnya di sini ialah Nabi mulai sakit pada awal bulan Safar, tetapi demam dan sakit kepala itu berterusan sehinggalah pada akhir bulan Safar. Ketika Nabi Muhammad mulai sakit, Nabi Muhammad berada di rumah isterinya Sayyidatina Maimunah. Seterusnya, ketika baginda sakitnya bertambah teruk, iaitu pada akhir bulan Safar, Nabi Muhammad telah meminta izin daripada semua isterinya untuk tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah. Permintaan Nabi tersebut telah dipersetujui oleh isterinya yang lain. Setelah mendapat keizinan daripada isteri-isterinya, Nabi Muhammad telah dibantu oleh dua orang sahabatnya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, telah membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memapah baginda ke rumah Sayyidatina Aisyah. Maksudnya di sini ialah ketika Nabi Muhammad meminta izin daripada isterinya yang lain untuk pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi telah dibantu oleh dua orang sahabat, iaitu Sayyidina Ali dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk memapah baginda ke rumah Sayyidatina Aisyah, kerana keadaan Nabi pada masa itu adalah tidak boleh berjalan dengan sendiri. Okey, seterusnya kita tengok pada poin yang kedua, iaitu 2.2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 633 Masihi, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lemah. Lalu baginda memanggil Sayyidatina Fatimah, iaitu anaknya, supaya mendekatinya. Baginda juga memanggil isteri-isterinya yang lain untuk berada di sampingnya. Maksudnya peristiwa ini berlaku di rumah isterinya Sayyidatina Aisyah. Sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gering, puteri baginda Sayyidatina Fatimah sering merawati ayahnya. Memahami penderitaan yang dihadapi oleh ayahnya, Fatimah berkata, "Aduh, alangkah beratnya penderitaan ayahku." Diulang sebanyak 3 kali. Lalu baginda dengan kepayahan menjawab dengan maksud sabdanya, "Wahai Fatimah, tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas hari ini." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada puterinya sambil diperhatikan oleh Sayyidatina Aisyah. Bisikan pertama, Sayyidatina Fatimah menangis, dan bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Melihat perbuatan tersebut, Sayyidatina Aisyah menjadi hairan. Maksud di sini bisikan yang pertama yang menyebabkan Fatimah menangis ialah, kita tengok pada info. Bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama menyatakan sakit baginda adalah sakit yang akan wafat, yang menyebabkan Fatimah menangis. Bisikan yang kedua yang menyebabkan Fatimah tersenyum ialah Fatimah adalah orang pertama di antara kalangan keluarganya yang akan segera menyusul baginda. Menjelang waktu duha, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sakit. Lalu baginda bersandar di dada isterinya Sayyidatina Aisyah dan memandang ke arah langit sambil berkata, "Tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Wahai Allah,
tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, kasihanilah aku, ampunilah aku, pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiqul A'la. Seterusnya kita tengok pada sambungan muka surat 8. Setelah itu malaikat Israel pun memulakan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersibah peluh dan urat-urat leher menegang. Apabila roh baginda sampai ke pusat, dengan perlahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut. Sayyidatina Fatimah terpejam. Sayyidina Ali menunduk dan Jibril mengalihkan pandangannya dari memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat gelagat Jibril itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?" Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?" Kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih kerana sakit yang tidak tertahan lagi. "Ya Allah, dahsyat sungguh maut ini. Timpakan sahaja semua siksa maut ini kepada aku, jangan pada umatku." Maksudnya di sini ialah semasa Nabi Muhammad menghadapi sakaratul maut, dua malaikat yang bersama dengan Nabi, iaitu malaikat Israel yang tugasnya mengambil nyawa dan malaikat Jibril yang sentiasa berada di samping baginda daripada permulaan wahyu sehinggalah Nabi menghadapi sakaratul maut. Okey, kita tengok kepada isi dalam kotak yang berwarna purple. Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali mendekatkan telinganya. As-salatu wa ma malakat aymanuhum. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Sayyidatina Fatimah menutup wajah dengan tangannya dan Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang saat-saat terakhir telah menggerakkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali. Dan aku meletakkan telinga aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdengar baginda berkata, "Umatku, umatku." Akhirnya roh yang mulia itu pun meninggalkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah ketika berumur 63 tahun. Riwayat Ahmad bin Hanbal. Okey, untuk hari ini kita telah memperdengarkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad yang mulai sakit sehinggalah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah sudahi pembelajaran pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.